wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Insan, itulah dari surah yang ke-76, juzuk yang ke-29, muka surat 579. Hari ini kita baca dari ayat yang ke-19, insya-Allah. Kita baca dari ayat yang ke-19. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa, pencipta, pentadbir segala-gala yang ada. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang wujud, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utuskan, Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya untuk Allah sampaikan kepadanya wahyu dari Allah, dan Allah amanahkan baginda untuk sampaikannya kepada manusia. Dan Alhamdulillah, baginda telah menunaikan amanah, baginda telah menyampaikan risalah, baginda telah memberi nasihat kepada ummah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan Islam telah pun sempurna
diajarkan kepada umatnya. Alhamdulillah, selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat baginda yang setia, dan semua orang yang mengikuti baginda di atas sunnahnya, syariatnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi termasuk dari kalangan mereka yang berada dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan bacaan kita pada hari ini ialah surah Al-Insan, masih lagi berkisar tentang nikmat syurga. Yang mana kalau boleh tak nak tinggal. Biar cerita ni sama-sama pun tak apa. Indahnya dengan cerita syurga. Tapi begitulah, Allah Ta'ala ni memang dalam Quran banyak cerita syurga banding cerita azab, supaya manusia ni lebih cinta kepada syurga. Dalam masa yang sama menunjukkan bahawa rahmat Allah itu luas, mengatasi kemurkaannya. Tinggal saja ada manusia yang sangat-sangat tidak bersyukur, sangat-sangat tidak mengenang budi, dan sangat-sangat menolak rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tawaran rahmat yang begitu luas, tawaran keampunan yang begitu luas pun mereka tak nak. Dengan cara apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat satu berita gembira subuh tadi. Iaitulah baru ni saya pergi kuliah. Saya ingat saya cerita kat sini ke kat mana? Di kuliah, kebetulan grup yang saya kuliah tu dia nak pergi umrah. Bawa lah satu family. Bawa satu family, lepas tu dia tanya, "Ustaz, saya nak bawa family dengan mate-mate saya sekali. Cuma masalah dia ni, mate saya ni orang Kristian, boleh tak saya bawa masuk Mekah?" Sebab sekarang ni kan apa orang dah bawa masuk non-Muslim ke tanah haram kan, Madinah. Jadi saya pun kata, kalau ikut hukum di Madinah memang tak ada masalah. Orang kafir boleh masuk je ke Madinah. Sebab tanah haram Madinah tak sama dengan tanah haram Mekah. Sebagai bukti, sebagai dalil, waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh, siapa yang bunuh dia? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia ni orang Islam, orang kafir. Orang kafir. Macam mana dia boleh bunuh Umar yang duduk di Madinah tu? Sebab dia bekerja dalam Madinah. Zaman dulu pun sahabat-sahabat bawa masuk hamba-hamba duduk dalam Madinah. Jadi kadang orang kafir nak datang berniaga, kalau nak datang bekerja ke di Madinah tu, dari sudut hukumnya tak ada masalah, boleh. Cuma sebaik-baiknya kita ambil orang Islam lah. Adapun tanah haram Mekah, memang Allah Ta'ala nas Quran setelah Nabi buka kota Mekah, turun ayat Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, kotor. Kotor dari sudut akidah dia, iman dia tu. Apa yang duduk dalam hati dia tu dikira kotor. Maka janganlah mereka masuk dalam Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram di sini ialah tanah haram Makkah seluruhnya. Jadi setelah daripada itu Nabi keluarkan orang-orang Islam masa itu, banyak perniagaan milik orang kafir yang ada di Mekah. Dia bimbang kalau keluar orang kafir daripada Mekah, nanti Mekah tak maju, nak berniaga payah. Allah Ta'ala kata di Quran, "Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli." Kalau kamu takut miskin, insya-Allah Allah akan kayakan kamu dari kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah. Jadi dengan ayat tu, maka orang non-Muslim tak boleh masuk tanah haram Mekah seluruhnya. Jadi dia kata, macam mana Ustaz? Saya pun tengok tanya fatwa begitu begini. Saya kata memang sungguh hukum tanah suci Mekah ni tak boleh masuk orang kafir, tak boleh masuk.
Jadi saya kata Datuk, dua option. Yang pertama, siapa di Jeddah, tunggu di Jeddah dia. Waktu geng Islam masuk Mekah, dia duduk di Jeddah. Lepas habis umrah, jumpa balik di Jeddah, bawa pergi Madinah. Madinah boleh masuk, tak ada masalah. Itu satu option. Option kedua dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia kata nantilah saya pujuk, kita berkata, kita jemaah kita pakai doa biar Allah Ta'ala buka hati dia masuk Islam. Alhamdulillah grup tu dah pergi 13 hari bulan, maknanya 2 hari lepas lah. Jadi pagi tadi saya jumpa salah seorang jemaah tu, saya kata macam mana Datuk dah selamat pergi? Dia kata Alhamdulillah dah pergi dah. Saya pun tanya macam mana yang mate tu? Dia kata Alhamdulillah Ustaz, sehari sebelum pergi tu dia masih Islam. Dia mengucap syahadah dan waktu pergi Mekah. Saya kata Alhamdulillah. Inilah berita yang sangat menggembirakan kita. Di mana seorang beriman kepada Allah, membuang kekufuran dalam hati dia, memasukkan keimanan dalam hati dia. Tidak ada yang lebih menggembirakan umat Islam berbanding orang menerima hidayah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Saya kata Masya Allah. Saya kata seronoknya dengar. Dia kata sehari sebelum tolak Ustaz, dia masuk Islam. Saya kata Alhamdulillah. Ini dah dakwah sebenarnya. Ini dah dakwah. Kita nak ajar orang ni bukan nak menerakakan orang, sama sekali tidak. Sebaliknya kita membahaskan tentang mana hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Allah Taala kata dia ahli neraka, kita kena kata dia ahli neraka kerana Allah yang kata. Siapa yang kata Allah kata dia ahli syurga, maka dia ahli syurga. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Habis itu macam mana? Kita kena berusaha menepati apa yang Allah Ta'ala katakan. Bukan kita nak suruh dia tu ahli neraka dah. Ahli neraka sifat begini, tapi dia tu kalau boleh kita nak tarik, ajaklah dia kembali kepada agama fitrah, ajaklah dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana hari ini kita ni dalam satu zaman fitnah. Masa fitnah, orang tidak lagi menilai tauhid sebagai matlamat utama dalam hidup. Dia tengok siapa yang paling kaya, orang itulah yang dia seronok. Siapa yang paling ternama, pangkat kedudukan, dunia yang hebat, orang itulah yang paling dia. Tapi sebenarnya tidak. Neraca yang kita nak guna dalam hidup kita adalah neraca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kata dia suka, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala kata dia tak suka, kita tinggalkan. Dan inilah sebesar-besar nikmat di mana Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah untuk beriman kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhirnya kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti dan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada kawan-kawan yang belum lagi Islam, kita rasa dia ni, kita kata apa, kita mengharapkan masuk Islam, doalah kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai mogok dengan mak dia. Bukan mak dia mogok dengan dia. Mak dia kata aku tak nak makan, tak nak minum, sehinggalah Abu Hurairah ni keluar daripada Islam. Ada Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, macam mana? Doalah dia masuk Islam. Akhir sekali Rasulullah SAW pun doa pada mak Abu Hurairah dia masuk Islam. Abu Hurairah balik rumah dia, tiba-tiba tengok mak dia rasa nak masuk Islam. Doa tu ajaib. Nabi SAW menerima cabaran hebat daripada Abu Jahal dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi doa, ya Allah bagilah, bantulah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Abu Jahal pun nama dia Amru. Umar nama dia Umar lah. Ya Allah bantulah Islam dengan salah satu daripada dua Umar, sama ada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah Umar Al-Khattab Allah pilih masuk Islam dia dan jadi orang kuat membantu Islam. Inilah dakwah. Kita nak ajar orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak mengangkat diri kita, nak mengangkat pukulan kita, tidak. Sebaliknya kita nak pakat-pakat beriman kepada Allah, menundukkan diri kepada Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Jadi cerita kita bersambung lagi bab syurga. Syurga, cerita kita tentang syurga. Itulah ayat yang kita baca semalam berakhir ayat 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di sana, kamu akan melihat nikmat dan kekuasaan kerajaan yang sangat agung, sangat besar. Kita dah sebut semalam tentang keagungan kekuasaan Allah. Dan Allah bila nak bagi syurga kepada hamba dia, dia bagi hak paling lekeh, hak paling rendah kedudukannya dalam nikmat syurga. Yang terakhir masuk syurga pun dia dapat 10 ganda kenikmatan dunia dan sepertinya. Itu paling rendah, paling tinggi tak tahulah. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat 21. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq, iaitu pakaian mereka. Aliyahum, pakaian mereka. Thiyabu sundus, pakaian dari sutra. Wa istabraq, dan juga sutra lagi. Apa maksud sutra atas sutra? Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Sutra halus dan sutra tebal menunjukkan bahawa ahli syurga ni dia pakai pakaian 2 lapis. Kita ada pakai inner pun ada, outer pun ada, kita panggil. Kalau kita ni kalau pakai baju jubah, dalam kita ada baju singlet. Contoh, aku setengah-setengah orang tu dia ada lagi baju besar atas pada dia tu, dia pakai jubah, dia pakai lagi satu jubah atas tu, jubah alas, jadi jubah kebesaran. Jadi ahli syurga ni dia memang ada 2 helai pakaian. Yang nipis duduk belah dalam, yang tebal duduk di belah luar. Itu pun bukan nipis seperti cotton, bukan tebal seperti kain kuning. Dua-duanya adalah sutra. Sutra nipis dan sutra tebal. Sutra ahli syurga ni mari daripada mana? Kalau kita ulat sutra, ulat je kita tengok tu cantik, tapi ulat je yang buat tu. Sutra ahli syurga ni mari mana? Disebut, dia tanya dalam hadis, ya Rasulullah, pakaian ahli syurga ni dia tenun ke dia cipta? Bahasa tu pun kita tahu dah. Bahasa pakaian ahli syurga ni ditenun ke dia cipta? Allah cipta dia. Keluar daripada pokok syurga macam mana, akhir sekali jadi pakaian ahli syurga. Kita ni nak boleh ke baju kita ni, belum ulat lagi lah sutra. Kalau setakat kain cotton biasalah. Kita ni pakaian orang dulu tu kain, pakaian cotton ni pun dah kira pakaian mewah dah kalau kira. Sutra ni menunjukkan pakaian yang lagi mewah. Kain bulu paling rendah, kain bulu. Kain bulu zaman kita ni jadi mahal pula. Dia pakai baju bulu, dia perbuat daripada bulu binatang. Orang dulu kain bulu ni lah paling murah sekali. Dia buat macam mana? Baju sekeping tu dia ambil bulu besar, tebuk tengah, sarung gitu, ikat. Tuan tengok macam cerita Flintstone lah, kartun Flintstone. Dia ada baju bulu. Zaman dulu orang pakai baju bulu ni, kategori inilah. Mana-mana bulu mereka jumpa, mereka ambil pakai. Tak kena basuh, tak kena berapa. Tinggi sikit kain cotton. Cotton ni daripada kapas. Lagi tinggi daripada sutra. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut pakaian ahli syurga sutra. Cuma sama ke tak sutra ahli syurga dengan sutra dunia? Tak sama. Seperti mana kacanya ahli syurga dengan ahli dunia tak sama.
Kaca kita daripada pasir, kaca ahli syurga daripada perak. Perak seperti kaca, tak sama. Baju pun tak sama. Pakaian kita sutra ditenun, dan pakaian sutra ahli syurga dicipta. Daripada apa Allah Ta'ala cipta? Wallahu ta'ala alam. Indahnya pakaian mereka. Dan dia ada dua helai. Satu belah nipis, dia pakai di bawah, satu belah atas. Baik, itu pakaiannya ahli syurga. Wa hullu asawira min fiddatin, dan kemudian mereka dipakaikan dengan gelang-gelang tangan. Gelang-gelang tangan dari perak. Jadi selain daripada pakaian, ahli syurga juga ada perhiasan-perhiasan lain, iaitulah gelang-gelang. Okay? Gelang-gelang dari perak. Soalan dia, perak saja ke? Ada tak perhiasan lain? Jawapan dia, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka dipakaikan gelang-gelang dari emas dan lu'lu', iaitu permata-permata. Maknanya ada gelang dibuat daripada perak, ada gelang diperbuat dari emas, ada gelang yang dihias permata. Itu pakaiannya ahli syurga, perhiasan. Jadi ustaz, kalau orang tanya, kau perak tu untuk orang lelaki, emas tu untuk orang perempuan, macam dunia ni, orang lelaki tak boleh pakai yang emas, orang perempuan boleh pakai emas, jadi orang lelaki pakai perak. Jawapan dia tidak. Dalam syurga semua pakai. Dah halal lah. Orang lelaki pun boleh pakai emas tu. Orang nak pakai emas, kalau nak pakai perak tu pulanglah dia nak pakai hak mana yang sesuai pada keinginan dia, dan juga yang sesuai dengan keagungan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Sebab syurga pun ada dua, jannatani min zahabin wa jannatani min fiddah. Ni wa min dunihima jannatan. Dan sebut surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya ada dua syurga. Semua cerita syurga. Wa min dunihima jannatan. Bawah pada dua syurga tu ada lagi dua syurga. Disebut pada beliau baca tafsir, dua syurga dari emas, seluruh isinya emas. Dua syurga daripada perak, seluruh isinya perak. Jadi macam mana lah kita nak ni emas lah kau. Indahnya dia ni, istana emas, katil emas tu semua emas. Hak syurga satu lagi semua perak. Jadi kita pun tak tahu indahnya macam mana. Jadi ada orang pada kedudukan yang tinggi, dia dapat kenikmatan yang lebih tinggi. Ada orang kedudukan rendah, dia dapat kedudukan rendah. Tapi macam kita kata semalam, serendah-rendah nikmat bagi ahli syurga adalah 10 kali ganda dunia dan seisinya. Untuk seorang, bukan untuk kosi-kosi dah. Untuk seorang dia dapat 10 kali ganda dunia. Paling rendah ahli syurga. Kalau kita ni satu dunia kongsi dengan satu berbilion-bilion orang. Mu dapat sekar, mu dapat setengah hektar, mu dapat suku hektar, mu dapatlah rumah tereng 20 kali 60. Okey, besar tu ada 22 kan. Ni ahli syurga, seorang ahli syurga, dia dapat sekurang-kurangnya ialah 10 kali ganda dunia dan seisi. Allahu Akbar. Tak jemu orang dulu. Tak ada jemu duduk dalam syurga. Dah. Lepas tu tak boring kau. Nak boring apa? Ada pelayan-pelayan, ada bidadari, ada keluarga yang bersama. Lepas tu ada ziarah-menziarahi, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Tak hari dah kena pergi jalan-jalan, tak tekan dah. Bas mini tak tunggu dah. Bas ekspres pun tak ada dah. Naik buruk nak pergi mana-mana ni. Pergi sana, pergi sini, ziarah orang tu, ziarah orang ni. Jumpa pula hari Jumaat, balik dengan cantik lagi, belum daripada tu. Kenikmatan. Inilah nikmat syurga. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka memberi minum, kata mereka diberi minum oleh Tuhan mereka
dengan sejenis minuman yang bersih lagi suci. Tahur ni dia beza dengan tuhur. Tuhur dengan tahur dalam bahasa Arab beza. Tuhur maknanya suci. Dia tu benda yang suci. Tahur dia tu menyucikan. Bila Nabi SAW ditanya dalam satu rihlah Nabi, jalan dengan sahabat-sahabat, ataupun dalam satu soalan, sahabat tanya Nabi. Mereka tanya, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qali minal ma'. Dia kata, kami ni naik laut. Naik laut ni maknanya naik kapal di lautan, dan kami bawa sedikit saja air untuk kegunaan kami minum. Afana tawadda'u min ma'il bahr, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dia tu airnya menyucikan dan makanannya halal. Makna dia boleh digunakan untuk bersuci. Sama juga bila dalam hadis Nabi SAW sebut, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagi aku tu masjid, yakni tempat salat, dan alat bersuci. Itulah bumi boleh digunakan untuk tayamum. Jadi tahur bukan sekadar dia suci, dia malah menyucikan. Ingat, tengok baris dia, baris atas. Tahur, bukan tuhur, tahur. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Makna air itu bersih dan air itu juga menyucikan. Bila disebut air itu menyucikan, apa yang disucikan? Tubuh badan tu. Tubuh badan memang dah. Disebut dalam tafsir, ay tahhara bawatinahum minal hasadi wal haqdi wal ghilli wal adha wasairil akhlaqir radi'ah. Air yang diminum menyucikan nurani mereka, hati mereka, daripada penyakit hasad, dengki, benci membenci, dan segala sifat-sifat buruk yang ada disucikan apabila mereka meminum air dari air syurga. Sebab itu dalam satu riwayat disebut dari Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia kata, ruwina, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, idzan taha ahlul jannati ila babil jannah wajadu hunalika ainaini faka'annama ulhimu dhalika fasharibu min ihdahuma. Apabila ahli syurga sampai ke pintu syurga, maka mereka mendapati ada dua mata air syurga. Seolah-olah mereka diberi ilham, lalu mereka minum dari salah satu dari dua mata air itu. Mereka minum salah satu dari dua mata air itu. Fa'adhaballahu ma fi butunihim min adha. Lalu Allah menghilangkan dengan sebab minum itu keburukan-keburukan yang ada di dalam hati mereka. Thumma ghtasalu minal ukhra. Kemudian mereka pun mandi dengan satu lagi mata air. Lalu Allah Ta'ala menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka, sehingga berubahlah mereka menjadi wajah yang berseri-seri. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi meriwayatkan atau menceritakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura
mereka bukan sekadar minum air yang suci, tapi air itu menyucikan batin mereka dari keburukan. Bila masuk syurga tu lah, habis dah, tak ada sifat benci pun tak ada, nak marah kat orang pun tak ada, nak dengki ke orang tak ada. Dia tengok mana ci syurga dia lebih tinggi daripada syurga aku, tak ada dengki dah. Ahli syurga ni, ahli syurga ni bila dia masuk syurga, kepuasan dia dalam syurga tu sehingga dia menganggap dialah orang yang paling banyak Allah bagi nikmat. Ahli syurga yang tinggi, paling rendah tu, hak kita sebut semalam tu, bila dia masuk syurga, dia akan anggap dialah penghuni syurga yang paling nikmat. Dia tak ada pernah rasa, dia tengok orang tu, Allah Ta'ala tak buang rasa tu, Allah Ta'ala dah buang. Kita ni tak boleh tengok rumah orang besar sikit pada rumah kita. Lalu kereta kita kecil, lalu kereta besar, tengok kereta dia, cantiknya kereta dia. Kalau aku ada kereta lagu ni kan bagus. Nah, ada cita-cita nak kepada nikmat orang. Ada lagi orang ada dengki, benci bro. Kalau dengki ni sama pekat, dia menginginkan biar masuk kereta dia tu kepada dia. Tengok orang tu rumah besar, biar terbakar rumah dia. Atau jenis orang dengki tu, dia berhasrat untuk hilangkan nikmat orang tu. Jenis dengki dia payah ni. Biar dia tak dapat, asalkan orang jangan lebih daripada dia. Tu memang penyakit dengki. Penyakit tu, dengki ke, hasad ke, benci ke, cemburu ke, dia duduk dalam hati ni, jenis penyakit. Boleh hilang tak? Boleh. Bila masuk syurga, Allah Ta'ala hilangkan penyakit tu daripada hati. Jadi bila tengok orang tak ada cemburu dah. Ada orang tanya Syekh, kisah lucu sikit, dia tanya Syekh, boleh tak aku nak doa suami aku ni tak kahwin lain, biar aku saja isteri dia. Syekh pun semua, okey. Lepas tu nak tanya apa? Boleh tak aku nak minta dalam syurga aku je isteri dia, dia kata. Syekh pun gelak, dia kata, cemburu, siapa dalam syurga? Siapa dalam syurga pun nak cemburu? Dia kata, ginilah ukhti, dia kata, kamu doa masuk syurga je, jangan doa untuk pelik-pelik. Pasal dalam syurga tak ada dah apa yang kamu rasa di dunia, cemburu ke apa ke, tak ada. Dalam syurga tak ada dah. Ni dok tengok bidadari, cemburu tengok aku suami aku dengan bidadari, macam mana pula? Dengan bidadari pun dia cemburu. Kita kata dah, dia akan jadi ketua para bidadari syurga. Cemburu tak ada, benci tak ada, hasad tak ada, dengki tak ada. Bila minum air syurga, hilang semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati ni hilang habis. Tinggallah ahli syurga tu berkasih sayang sesama mereka, dan tidak ada pernah mereka dengki. Dia rasa bila Allah Ta'ala kata cukup dah ke nikmat syurga, dia kata Allahu Akbar. Seolah-olah Allah tak ada berbagi pada orang lain kecuali dia nikmat dia. Nak apa lagi? Ni walau fiha ma yashtahi anfusukum, apa yang kamu nak adalah ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala buang semua ni. Dan inilah antara maksud ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-22, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya ini semua adalah pemberian atau balasan untuk kamu. Inna hadza kana lakum jazaan. Ini semua balasan yang Allah bagi untuk kamu. Hadiah, anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah segala usaha amal kamu di dunia dulu diterima dan disyukuri oleh Allah. Allah malah berterima kasih. Allah ni antara nama dia Syakir. Syakir, Allah yang maha mensyukuri. Padahal kalau kita kata syukur ni patut daripada orang yang
menerima nikmat yang bawah daripada yang atas. Tapi kemuliaan Allah ni, syukurnya dia juga mensyukuri apa yang hamba dia buat, walaupun sebenarnya hamba tu lebih layak bersyukuri apa yang Allah Ta'ala bagi. Kerana Allah ni, dia telah kata dia ni maha mensyukuri. Jadi macam mana cara Allah mensyukuri? Allah syukur kepada hamba-hamba dia yang beribadah kepada dia, lalu Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Itu adalah kemuliaan. Kalau Allah Ta'ala bagi banyak mana pun kita kata padan dah. Sebab tu tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia, tetapi dia masuk syurga dengan sebab sifat syukur dan rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ni, dia maha mensyukuri segala apa yang hambanya lakukan. Walaupun sebenarnya kita lebih layak mensyukuri apa yang Allah bagi kepada kita. Kita kata syukur, ya Allah. Patutnya kita, ya Allah yang bagi, itu tak syukur pun tak apa, sebab dia Tuhan. Tapi tak. Allah Ta'ala kata, wa kana sa'yukum mashkura. Segala usaha kamu buat di atas dunia dulu, Allah syukuri, lalu Allah balas dengan sebaik-baik pemberian. Jadi value yang kita buat ni sebenarnya besar. Di sisi Allah besar. Kita sebut subhanallahi wa bihamdihi. Kata Nabi SAW dalam bab zikir, siapa yang baca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali setiap hari, dia lebih baik di sisi Nabi. Nabi kata, lebih baik di sisi aku daripada seluruh apa yang matahari terbit padanya. Maknanya nak banding, kita sebut subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji untukmu ya Allah. Kita sebut tu, Nabi kata, aku lebih suka sebutan ni berbanding semua benda yang matahari terbit atasnya. Maknanya seluruh dunia dan seisinya. Kalimah puji dan puja Allah subhanallah wa bihamdihi itu adalah lebih baik daripada itu. Dan kata Nabi SAW, 2 kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Besar, benda ni besar. Kita je rasa tu je. Tak, besar di sisi Allah. Di sisi Allah sangat besar. Jadi sebab tu jangan pernah, Nabi SAW pernah pesan kepada kita, jangan pernah meremehkan kebaikan. Jangan pernah meremehkan benda ma'ruf, walaupun sekadar kamu ni bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kita kata remeh je, tak, tidak remeh. Nabi kata jangan pernah remeh, sebab kita tak tahu tahap syukurnya Allah pada hambanya tu, balasan Allah tu sangat agung. Kalau orang tanya kita, berapa pintu syurga? Pintu syurga ada berapa? 8. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Satu nak tunjuk, macam saya sebut tadi, rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Nikmat yang dia tawarkan mengatasi azabnya. Itu baru pintu. Bila masuk syurga, dia ahli syurga ni, dalam hadis Nabi SAW sebut, seorang ahli syurga lebih kenal tempat tinggalnya di syurga berbanding tempat tinggalnya di dunia. Dia masuk itu syurga, dia tahu dah mana kedudukan dia nak pergi. Pasal apa? Dia telah diberikan navigasi dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Dia pun masuk syurga. Dalam syurga ni ada berapa darjat? Ada hadis sebut 100 darjat. Antara darjat dengan darjat seperti langit dan bumi.
Bahkan ada kata tak, itu baru Nabi sebut Allah panggil sebahagian daripada darjat. Ada lagi lebih daripada itu. Ada yang kata darjat dalam syurga ni sebanyak bilangan ayat Quran. Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, dikatakan kepada ahli Quran, orang yang baca Quran ni, Allah Ta'ala kata iqra wartaqi, baca dan naiklah darjat. Baca dan naiklah darjat. Maknanya lagi baca naik darjat, lagi baca naik darjat. Sehingga mana berhenti darjat syurga? Takunu manzilatuka inda akhiri ayatin taqra'uha. Darjat kamu tu akan berhenti pada ayat yang terakhir kamu baca. Jadi sebanyak mana? Sebanyak bilangan ayat Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Banyaknya. Satu darjat dengan satu darjat yang lain seluas langit dan bumi. Dahsyat. Jadi bab syurga ni tak boleh nak bayang kita betapa agung. Tinggal saja kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kenikmatan syurga yang begitu indah. Ya, walaupun kita sebut dah tadi, ya, kita kalau sudut amalan sebelum ni kita sebut sikitnya amalan kita. Tapi kerana Allah ni Maha mensyukuri, sifatnya Maha merahmati, dengan tu kita harapkan agar Allah merahmati kita dan menganugerahkan kita kedudukan yang tertinggi di dalam syurga, berada dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Maka ayat yang ke-22 tadi habislah cerita syurga. Habislah cerita syurga. Ayat yang ke-23 ni cerita tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad Al-Quran dengan beransur-ansur. Okey, dengan beransur-ansur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, okey, fasbir li hukmi rabbika, dan sabarlah, okey, li hukmi rabbika, sabarlah kepada hukum Tuhanmu, yakni memberi tempuh kepada golongan yang menentangmu. Itu kama akramtuka bima anzalta alaika fasbir ala qada'ihi wa qadrihi wa'lam annahu sayudabbiruka bihusni tadbirihi. Sebagaimana Allah muliakan kamu dengan Al-Quran yang diturunkan, maka bersabarlah atas ketentuannya dan ketetapannya. Itulah dari sudut hukum-hukum Al-Quran. Termasuk hukum Al-Quran ialah Allah menangguhkan azab bagi musuh-musuh Islam. Jadi sabar dalam dakwah Nabi ini, sabar dakwah belum jaya, sabar musuh masih ramai, sabar sehingga akhirnya bilalah Islam nak menang, sabarlah kau. Sabar dalam mengamalkan ajaran Quran, sabar dalam menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Semua itu termasuk dalam bentuk kesabaran. Jadi dalam tafsir Pimpinan Rahman, dia kata sabar di sini, sabar maknanya kerana Allah bagi tempoh kepada musuh-musuh kamu, lalu mereka menganiaya dan menzalimi kamu, lalu sabar. Kenapalah? Aduh, patutnya orang lawan Tuhan ni
cepat je mati, tapi ada yang Allah bagi tangguh. Dan ada juga sebahagian mereka diberi hukuman secepat mungkin. Ada, bukan tak ada, tapi itu bergantung kepada ketetapan Allah. Malah saya tengok satu video seorang syekh, tajuk dia jangan cabar Tuhan. Ada seorang wanita, dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah, sambil-sambil tawaf, dia duk main telefon. Tawaf duk main telefon, pakai line, sembang dengan orang dalam telefon. Jadi ada orang tegur dia. Dia kata, dia tidak main telefon, mungkin tengah gini. Lepas tu orang tu kata, tak, aku bagi nasihat ni. Perempuan tu marah balik kat dia. Oh, gini marah. Sehingga orang tu tengok pelik. Lepasnya akhir sekali orang tu kata, takutlah kepada Allah. Kita ni bila-bila masa bila kita boleh mati, dia kata. Jawab perempuan tu, bahasa mudah dia kata, membagi tahu malaikat maut suruh tunggu aku di pintu nombor 9. Dia tengah-tengah tu dia kata. Sombongnya dia. Mengata bila lelaki tersebut macam tu, dia kata membagi tahu malaikat maut tu tunggu aku di pintu nombor 9. Lelaki ni pun kata ikut muah aku malah jaga. Dia kata biar. Dia pun tinggalkan perempuan tersebut. Dia selesaikan tawaf dia. Qadar Allah, memang dia waktu dia keluar tu, dia tengok perempuan ni lalu. Memang dia tak tutup pintu nombor 9. Siapa-siapa dari pintu depan tu tembok mati. Dia kata tajuk dia, kita ni jangan cabar Tuhan. Jangan. Kalau ada orang bagi kekurangan, kita minta rahmat dia. Jangan cabar dia, rahmat dia. Orang Arab kata perumpamaan dia gini. Orang yang kamu tak mampu lawan dia, maka jabatlah tangannya. Kalau mu tak mampu lawan, tak sabarlah dia. Jabat tangan kita baiklah. Mu tak mampu lawan, nak kata mana? Betul tak payah lawan. Kalau itu dengan manusia pun kita kata lagu tu, dengan Allah lagilah. Jangan duk cabar-cabar lagu tu. Jadi saya kata Ustaz, jangan cabar Tuhan. Kita tahu kita banyak kekurangan, istighfar, minta ampun, minta rahmat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Agung. Jadi ada sebahagian musuh memang Allah Taala buat tahan, tangguh, ada yang diberi cash. Jadi kata Allah dalam tafsir Syekh Abdullah Basmih ni, sabarlah menerima hukum Tuhan, iaitulah dalam memberi tangguh kepada musuh-musuhmu sehingga dia bila nak menang, sabar. Dalam masa yang sama, apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran, kamu nak kena buat hukum dia pun rasa berat hati, sabar. Sabar dalam fasbir li hukmi rabbik. Kita duduk dalam dakwah ni macam-macam cabaran ujian, sabar. Kenapalah orang panggil penentang dakwah Islam, orang kafir, missionary, gerakan kristianisasi, mereka ni terbuka ruah je jalan dia. Kita orang Islam ni nampak macam payung je. Sabarlah. Ini antara ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk uji kita semua. Fasbir li hukmi rabbika, cuma saja ingat satu je. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabar tu jangan sampai kamu tahap menghilangkan agama kamu, iaitu jangan kamu taat kepada mereka yang berdosa atau yang kufur ingkar. Maksud apa? Ai in aradu saddaka amma unzila ilaika bal balligh ma unzila ilaika min rabbik wa tawakkal 'ala Allah fa inna Allah ya'simuka minan nas. Iaitu janganlah kamu patuh kepada permintaan mereka yang menghalang kamu dari dakwah. Kalau kira orang kafir ni, dia memang minta Nabi ni jangan buat kerja dakwah. Jadi Nabi kata sabar, jangan dengar permintaan mereka, tetap berdakwah. Walaupun mereka halang, tetap berdakwah. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum
athiman, orang yang berdosa atau orang kafir. Ada setengah orang dia tak nak kita ni sebarkan ajaran Islam. Dia halang orang daripada nak melaksanakan syariat Islam. Akhir sekali ada orang kerana mematuhi, bukan sekat mematuhi, orang kita ni sampai tahap jaga hati. Tak bolehlah nak Allah kepada nanti apa pula perasaan orang kafir. Nanti dia rasa begitu, dia rasa begini. Tak. Jadi akhirnya menyebabkan mereka berhenti dalam urusan dakwah. Jadi kita jangan macam tu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan. Kita dengan agama ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kita buat. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum daripada kita habis tamat, semalam ada satu soalan yang diajukan di akhir kuliah, itu tentang apakah setiap orang ni akan masuk syurga, masuk neraka dulu sebelum masuk syurga. Sebab dia kata ada ustaz ngajar, dia kata semua orang mesti masuk neraka dulu sebelum masuk syurga. Jawapan dia tak betul. Ada ayat Quran yang merujukkan bahawa wa in minkum illa wariduha, setiap daripada kamu pasti mendatanginya. Yakni mendatangi neraka, tak semestinya masuk neraka. Ayat yang dimaksudkan ialah semua orang manusia ni akan dipertontonkan neraka di padang mahsyar, dan semuanya akan melalui neraka, iaitu mendatanginya, kerana titian sirat adalah satu titian yang halus yang direntangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Jadi orang yang wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan, kami menjaya-jaya melepaskan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi maknanya semua orang sebelum masuk syurga dia akan melalui neraka. Ada orang lalu tu sekelip mata, sap lalu. Cuma macam mana kita kata dia mesti masuk neraka? Tak. Sebab dia ada sekelip mata sampai. Ada orang seperti kilat, kelajuan cahaya, sap pergi. Jadi dia ni tak akan masuk neraka. Ada orang masuk syurga tanpa hisab. Jadi maknanya kalau ada orang kata setiap orang mesti masuk neraka dulu sebelum masuk syurga, tak betul. Yang betul, setiap orang pasti mendatangi neraka sebelum ke syurga. Ada orang sampai neraka ya, tak akan lepas dah selama-lamanya dalam neraka, tak akan masuk syurga, tak akan nampak syurga, bahkan tak akan cium haruman syurga. Orang kafir macam tu. Ada orang yang dosa dia banyak, diumpan dalam neraka dulu, kemudian diampunkan dosa atau diberi syafaat, dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Dan ada orang direct daripada titian sirat, mula tu terus ke syurga sepantas kilat, seperti kuda yang berlari, seperti tiupan angin. Dan ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Jadi itulah maksud sebenar ayat Quran wa in minkum illa wariduha. Setiap daripada kamu mesti pasti mendatangi neraka, tapi ada yang selamat daripadanya terus ke syurga. Dan untuk semua tu kita kata lah, cerita tu mudah lah. Nak dapat tu memanglah kena banyak sabar, seperti mana ayat ni, fasbir li hukmi rabbik, sabarlah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kesabaran dalam beragama, sabar dalam menghadapi ujian luaran berupa penentangan dari musuh, dan sabarlah juga dari ujian dalaman yang merupakan hawa nafsu
yang mengajak kita untuk meninggalkan ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti esok satu hari lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.